Assalamualaikum dan selamat malam kepada pensyarah Razizi bin Tarmuji. Saya Muhammad Izwan bin Muhammad Azmi akan membentangkan tajuk rasisme cabaran dalam hubungan etnik di Malaysia. Sebelum itu saya sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah rakan saya Muhammad Izrain yang meninggal pada 13 Januari disebabkan penyakit jangkitan kuman dalam darah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Dengan ini saya meneruskan saya punya bentangan berkaitan dengan cabaran dalam hubungan etnik di Malaysia. Definisi. Ras ini didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal. Sebagai contoh seperti warna kulit, warna rambut, warna mata dan sebagainya. Manakala rasisme ni ditawarkan sebagai satu kepercayaan yang negatif ataupun pandangan, amalan, sikap yang mendiskriminasikan pada suatu kelompok sosial ataupun para anggota dari segi perbezaan muka fizikal biological. Sebagai contoh berkaitan dengan rasisme kaum orang putih dan orang hitam. Jadi rasisme ni dia memberi pandangan negatif kepada orang-orang hitam. Jadi itulah maksud rasisme, kepercayaan negatif kepada orang-orang tertentu lah. Yang sebagai contoh tu tadi, macam orang putih dengan orang hitam. Seterusnya adalah berkaitan dengan cabaran hubungan etnik. Cabaran hubungan etnik ni dia terdiri daripada 4 peringkat. Yang peringkat pertama sosial, ekonomi, politik serta agama dan budaya. Saya membentangkan berkaitan dengan sosial. Pertama, pemisahan fizikal disebabkan dasar pecah perintah oleh pemerintah British dahulu. Di sini saya ceritakan berkaitan dengan pada suatu ketika dahulu. Pada masa itu pemerintah British ni dia menjajah di tanah Melayu. Pada masa itu British ni dia bawa dasar pemerintah yang dasar pecah perintah ni British punya perintah dululah yang memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajah. Jadi orang British dulu dia buat perintah ini sebab dia risau pasal orang-orang penduduk asal ni di tanah Melayu dahulu akan memberontak ataupun melawan penjajah lah. Jadi pemerintah British ni dia buat satu dasar, inilah dasar pecah perintah pada ketika dahulu. Selain itu, pemerintah British dahulu mengekalkan penduduk pribumi di kawasan kampung serta mengekalkan aktiviti pertanian orang Melayu bagi memastikan bekalan makanan penduduk tanah Melayu tidak terjejas.
tindakan ini dibuat oleh pemerintah British tindakan yang ini dilakukan oleh pemerintah British membawa masuk pekerja asing adalah bagi mengelakkan penduduk pribumi meninggalkan aktiviti pertanian. Jadi sebagai contoh lah, dulu orang Melayu ni dia suka bercocok tanam. Jadi pada ketika itu pemerintah British ni pun dia bawa bawa pekerja asing, maksudnya buruh lah dari luar, yaitu India dan China. Jadi pemisahan fizikal ni atas dasar pemerintah British dahulu, dia supaya orang Melayu ni tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti untuk membuat pertanian. Itulah sebab dia buat begitu. Oke, seterusnya kedua, wujudnya sistem pendidikan asing. Pendidikan berasing. Sekarang ni pada masa kini Malaysia mempunyai sekolah vernacular. Maksud sekolah vernacular ni ialah sekolah yang mempunyai sekolah yang maksudnya ada berjenis. Sekolah sebagai contoh sekolah jenis Cina, India, itulah maksud sekolah vernacular. Jadi cabaran ini cabaran ini telah menyebabkan interaksi di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar jadi tidak, orang bilang tidak rapat, maksudnya tidak bersatu. Sebab sekolah vernacular ni dia mengasingkan pelajar-pelajar berbagai berbangsa, bangsa Cina, bangsa India dan Melayu. Jadi ini adalah cabaran hubungan etnik disebabkan wujudnya sistem pendidikan vernacular. Seterusnya, kontrak sosial yang sering dipertikaikan. Kontrak sosial ni adalah menjadi satu asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia. Jadi kontrak sosial ni selalu dipertikaikan oleh orang-orang yang tertentu supaya kaum bangsa yang lain ni tidak bengam lah sesama sendiri. Selesai untuk peringkat sosial. Peringkat kedua pula ialah dari segi ekonomi. Dominasi sektor ekonomi ni jurang yang luas dari segi penguasaan dan ketidakseimbangan pendapatan. Sebagai contoh, di Malaysia ni dia ada orang Cina. Jadi orang Cina ni dia dominasikan ekonomi. Sebagai contoh, di Malaysia ni dia pembekal bahan mentah. Majoritinya semua kaum Cina. Kuranglah bangsa-bangsa India dan Melayu yang mencuburi bidang pembekal ni. Jadi selain itu juga bangsa-bangsa Cina ni pula dia aktif dalam segi perniagaan lah. Seterusnya perbezaan pekerjaan. Menghalang interaksi yang lebih kerap. Hanya berlaku interaksi di antara etnik yang sama. Maksud di sini sebagai contoh kedai jual kedai salon. Di kedai salon ni kebanyakan yang buka salon ni adalah berbangsa Cina. Jadi dia ambil pekerja, dia tidak akan ambil pekerja yang dari bangsa lain. Dia akan ambil pekerjanya sendiri saja, bangsa Cina. Itulah maksudnya menghalang interaksi yang kerap. Hanya berlaku interaksi di antara etnik yang sama.
Seterusnya peringkat ketiga adalah politik. Setiap kaum diwakili oleh parti politik masing-masing, menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Sebagai contoh di Malaysia ni macam-macam parti. Parti DAP, parti MIC, CA, macam-macam. Jadi dalam parti ini dia memperjuangkan dia punya orang bilang kepentingan kaum sendiri. Jadi keadaan seperti ini telah menyebabkan dia tidak boleh terima pendapat-pendapat pemimpin politik yang lain. Selain itu juga di Malaysia juga berlaku politik perkauman. Politik perkauman ini dia telah menyebabkan tragedi 13 Mei 1969, di mana tragedi itu melibatkan pertumpahan darah, berlaku perbalaan antara kaum. Apa puncanya? Itulah puncanya. Ada berlaku politik perkauman. Seterusnya cabaran hubungan etnik adalah peringkat keempat adalah agama dan budaya. Jadi di keunikan di Malaysia ini adalah mempunyai pelbagai agama, adat istiadat, budaya, macam-macam ada yang menjadi daya tarikan para pelancong. Namun demikian, walaupun dia jadi daya tarikan pelancong, namun demikian mudahnya konflik agama berlaku. Inilah situasi kita pada hari ini, menghina Nabi Muhammad, menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Inilah cabaran yang berlaku pada masa ini. Di samping itu juga di peringkat ini juga di peringkat agama dan budaya ini berlakunya sifat yang mengutamakan anggota dari etnik yang sama. Sebagai contoh, mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat, mencari teman hidup. Jadi inilah salah satu cabaran etnik di Malaysia pada masa kini. Seterusnya cadangan bagi memperbaiki atau mempertingkatkan hubungan etnik di Malaysia. Di peringkat sosial ni, cadangan untuk memasukkan sistem pendidikan vernacular. Jadi sistem vernacular ni tidak ada. Jadi kita selaraskan, maksudnya sistem pendidikan ni kita selaraskan yang bersifat perpaduan di kalangan pelajar lah. Jadi kita tubuhkan satu sekolah yang semua bangsa ada dalam di sekolah itu, berada di sekolah pada masa itu. Jadi lebih afdal, lebih baik kalau ada macam tu. Jadi sekolah tu interaksi antara pelajar-pelajar yang berlainan etnik ataupun bangsa dapat bersatu. Seterusnya di peringkat sosial ni menerapkan elemen interaksi berbilang etnik dalam aktiviti kurikulum atau maupun co-kurikulum. Selain itu mewujudkan inovasi kepada aliran pergaulan dalam kawasan kediaman. Inovasi kepada aliran pergaulan dalam kawasan kediaman ni, ini merupakan usaha untuk mewujudkan semangat kejiranan atau perpaduan melalui interaksi dalam organisasi yang formal. Sebagai contoh, tumpukan rukun tetangga dan juga kemas. Ini organisasi dapat membantu
untuk menyatukan penduduk-penduduk di sana, bagi mengeratkan hubungan antara satu sama yang lain. Oke, seterusnya di peringkat ekonomi. Di peringkat ekonomi, saya cadangan ini menerapkan sifat kesemarataan dalam peluang pekerjaan. Oke, sebagai contoh lah, kalau di ekonomi ini memberi peluang pekerjaan yang tidak mengira kaum. Sebagai contoh, pembekal di Malaysia ni, pembekal bahan mentah hanya untuk orang India, hanya didominasikan oleh orang Cina. Jadi menerapkan sifat kesemaratan. Jadi semua bangsa boleh jadi pembekal bahan mentah, bukan Cina saja. India boleh, Melayu boleh. Jadi sifat kesemarataan ni boleh memupuk perpaduan di antara satu sama yang lain. Oke, ke-12, membuka peluang pekerjaan terbuka kepada orang ramai yang berbilang etnik. Jadi sekarang pada masa kini, kita boleh nampak di sektor government, sektor kerajaan, dia membuka peluang pekerjaan. Sebagai contoh lah, polis. Polis ni dia tidak kira kaum, tidak kira bangsa, macam-macam bangsa, macam-macam etnik boleh masuk kerja. Lagi diorang suka, bos-bos ni kalau di polis ni dia suka lagi bangsa-bangsa Cina, bangsa-bangsa India, bangsa-bangsa selain daripada Melayu, maksudnya Bumiputra. Bos-bos ni kira macam pengarah-pengarah ni, dia mau terapkan perpaduan tu dalam polis. Jadi itulah polis ni dia sangat fokus kepada berbilang kaum. Jadi dia tidak mau dalam polis ni tidak mau Melayu saja ada, tidak mau. Mesti ada Cina, mesti ada India, mesti ada Bumiputra. Bermaksud di sana berbagai kaum. PDRM ni dia cuba membuat satu perpaduan. Jadi itu sajalah. Okay, seterusnya politik. Saya di sini politik cadangan untuk politik lah, untuk memperbaiki dan mempertingkatkan memperkukuhkan kestabilan politik. Jadi ahli-ahli politik ni kalau boleh jangan bergaduh lah, senang. Kalau boleh jangan jangan bersifatkan perkauman. Jadi seterusnya terapkan semangat perpaduan di kalangan ahli politik. Ini sangat penting. Memang sangat penting sebab ahli-ahli politik ni sangat berpengaruh. Jadi kalau kita tidak terapkan, kalau ahli politik ni tidak terapkan semangat perpaduan, ini boleh menyebabkan berlaku pembelahan kaum, disebabkan kepentingan politik. Itu saja. Seterusnya agama dan budaya. Cadangan untuk mempertingkatlah hubungan etnik di Malaysia. Oke. Mengetatkan sistem perundangan melibatkan isu sensitif. Oke, pada masa ini sangat banyak report-report yang menghina Nabi, menghina Tuhan, apatah lagi menghina raja-raja. Jadi sistem perundangan pada masa kini sangatlah tidak berbaloi bagi saya lah. Jadi
mengetatkan sistem perundangan ini lagi bagus supaya supaya penduduk-penduduk ataupun rakyat di Malaysia ini takut untuk membuat menghina agama, menghina Tuhan, menghina orang, menghina sultan-sultan. Oke, selain itu juga pihak kerajaan juga haruslah membuat kempen kesedaran. Kempen kesedaran ini bagi mewujudkan perpaduan di antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, kempen kunjung mengunjung sempena hari perayaan. Kalau hari raya, jadi buat kempen kunjung mengunjung lah. Tidak kira lah hari raya kah, Tahun Baru Cina kah, Hari Dipa Bali. Kempen ini dapat mewujudkan satu perpaduan lah. Gitu. Seterusnya, kesimpulannya, bagi memperkuatkan hubungan etik di Malaysia ini, pihak kerajaan telah banyak merangkap pelan tindakan bagi mengeratkan hubungan di Malaysia. Sebagai contoh, Wawasan 2020, gagasan satu Malaysia yang telah diwujudkan oleh Perdana Menteri. Benda ini wujud agar bersatu padu di antara satu sama yang lain. Sekiranya pihak kerajaan ini dia tidak peduli mengenai hubungan etnik ini, maka berlakulah perbelahan kaum di Malaysia. Sekian, itu saja daripada saya. Pembentangan berkaitan dengan rasisme, cabaran dalam hubungan etik di Malaysia. Terima kasih.